Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Percubaan suara. Testing, testing, 1, 2, 3. Bagaimana suara tuan-tuan, tuan-tuan dan puan? Bagi yang sedang menonton live, boleh tolong bagikan komen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Aying, bagaimana suara? Sampai ke? Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Puan Haura. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini, pada kuliah online yang kita lakukan pada malam ini, kita akan membaca sambungan daripada kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Omar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah. Dan pada hari ini kita sampai pada muka surat 190. Tuan-tuan boleh rujuk dan cek nota yang disediakan dalam post Baitul Salam. Tuan-tuan boleh tengok di post Baitul Salam dalam beberapa jam yang lalu, atau pada pada 1 jam yang lalu telah dipostkan nota untuk malam ini. Dan pada malam ini kita membaca satu tajuk yang penting, iaitu tajuk mata bada as-su'alu 'anil isnan. Bilakah bermulanya metodologi al-isnan? Bilakah bermulanya metodologi bertanyakan sumber dan isnad dalam ilmu hadis? Satu ilmu yang menjadi satu ilmu yang sangat dikagumi oleh dunia akademik, yang berkembang sejak 1400 tahun yang dahulu, iaitu ilmu isnad. Umat Islam satu-satunya umat di atas muka bumi ini yang menukilkan kata-kata Rasul mereka dan kata-kata sahabat dan imam-imam mereka dengan teliti, dan satu-satunya umat yang dapat membezakan antara berita yang sahih atau tidak sahih berdasarkan kepada rantaian isnad. Dan ilmu ini tidak wujud pada umat yang lain. Dan kalau kita belajar, kita baca pada buku-buku golongan mustasyriqin, iaitu golongan orientalis, mereka cuba sedaya upaya untuk memperkecilkan usaha dalam bab isnad ini. Mereka tidak memperkecilkan, tapi mereka sedaya upaya untuk mengatakan bahawa ilmu isnad ini bermula agak lewat, sehingga jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jarak penelitian terhadap sanad itu mempunyai renggang masa yang jauh. Ini yang cuba mereka ketengahkan. Sebab tu Syekh hafizahullah membawakan tajuk ini, tajuk yang sangat penting bagi siapa yang ingin mendalami ilmu bidang hadis, mendalami bidang hadis.
Okay. Kita perlu tahu sanad yang kita bincang dalam hadis itu sejak bila ianya diteliti oleh para ulama, sejak bila ulama bermula bilakah ulama mengkaji tentang perawi-perawi ini. Okey, kata Syekh, taqaddam anna at-tathabbuta wat-tawaqqi bada'a fi fatratin mubakkiratin, lakinna kathrata as-su'ali an al-isnadi wat-taftishi anhu izdada ba'da wuqu'i fitnati Abdullah bin Saba fi akhir khilafati Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. ولم يزل استعمال الإسناد منتشرا ويزداد سؤال عنه مع انتشار أصحاب الأهواء بين المسلمين وكثرة الفتن. Kata Syekh, telah pun disebutkan sebelum ini, berhati-hati dalam menerima suatu berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah pun bermula sejak daripada waktu yang awal, sejak pada awal. Akan tetapi keadaan yang menyebabkan manusia atau menyebabkan umat Islam bertanyakan tentang sanad dan memastikan kebenaran berita yang dibawa melalui perawi-perawi, okay, bertambah selepas berlakunya fitnah Abdullah bin Saba dalam pada akhir period umur Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, iaitu yang berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Walam yazal isti'mal isnad muntashira, dan penggunaan isnad sejak daripada itu berkembang dan bertambah, iaitu tersebar dalam masyarakat, terutamanya di kalangan muhaddithin, okay, dan di kalangan kaum muslimin selepas berlakunya beberapa peristiwa yang dikatakan sebagai peristiwa fitan, iaitu fitnah. Okey. Kata Syekh mengatakan bahawa berhati-hati dalam menerima berita daripada Nabi SAW berlaku sejak pada zaman sahabat sejak zaman Abu Bakar, sejak pada zaman Umar, sejak daripada zaman Sayyidina Ali, sejak daripada zaman Uthman yang kita bacakan asar-asar berkaitan dengan mereka pada pertemuan yang lepas. Ini telah kita bincangkan. Artinya mereka berhati-hati dan cuba cari sumber dari mana suatu berita. Namun keadaan bertambah selepas datang seorang Yahudi yang masuk Islam, iaitu Abdullah bin Saba, masuk Islam dan ingin merosakkan Islam dari dalam dan menimbulkan fitnah, sehingga timbulnya fitnah Khawarij berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan daripada itu berlakunya fitnah, iaitu orang yang sama mereka mengotai kumpulan yang dinamakan kumpulan Syiah atau Rafidah yang bernama sebagai kumpulan Sabaiyah. Okay. Dia mengasaskan fitnah yang baru sehingga berlakunya pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, fitnah Abdullah bin Saba. Setelah berlaku beberapa peristiwa fitnah atau fitan, iaitu malapetaka yang berlaku dalam umat ini, peristiwa besar yang merosakkan keadaan umat atau yang menyebabkan dunia Islam menjadi kecoh itu, maka umat Islam lebih berhati-hati dan lebih mengambil berat tentang soalan berkaitan dengan isnad, iaitu berkaitan dengan sumber, iaitu mengetahui pribadi orang yang menyampaikan berita berkaitan dengan suatu perkara. Okey, wa minal adillati ala dhalik, antara dalil dan bukti terhadap apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah bila berkata, pertama, qaulu Mujahid, iaitu kata Mujahid. Al-Imam Mujahid berkata, iaitu meriwayatkan satu kisah. Ja'a Bushair al-Adawi ila Ibn Abbas faja'ala yuhaddithu wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala Ibn Abbas la ya'danu li hadithihi wa la yanzuru ilayh. Bushair al-Adawi rahimahullah
iaitu Bushair bin Ka'ab Al-Adawi, seorang tabi'in yang thiqah, seorang anak murid, salah seorang anak murid utama Abdullah bin Abbas, pada suatu hari, membacakan hadis di depan Abdullah bin Abbas, dan beliau pun berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abdullah bin Abbas tidak mempedulikan bacaan hadisnya. Jadi Bushair Al-Adawi, anak murid Abdullah bin Abbas, seorang yang dipercayai keilmuannya, seorang yang hebat, seorang tabi'in yang hebat. Namun pada satu hari beliau jumpa ketika di depan Abdullah bin Abbas, beliau bacakan qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Abdullah bin Abbas tidak mempedulikan hadis apa yang dibacakan oleh Bushair Al-Adawi. Jadi Bushair merasa pelik. Kenapa Abdullah bin Abbas tidak mendengar hadis Nabi SAW? Faqala, maka beliau berkata, ya Ibn Abbas, mali la araka tasma'u li hadithi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa aku melihat kamu tidak mendengar hadis-hadis yang kubacakan? Uhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma'. Aku bacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, namun kamu tidak mendengarkannya. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilayhi biadhanina falamma rakiba an-nasu as-sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya kami dahulu apabila mendengar seorang lelaki berkata qala Rasulullah, maka mata kami pun memberi tumpuan kepadanya, telinga kami pun tertumpu atau mendengarkan apa yang dibacakannya. Namun tatkala kami melihat ramai di kalangan manusia yang meriwayatkan yang sahih dan tidak sahih, rakibas nasu as-sa'b adh-dhalul, salah satu masal ataupun perumpamaan, kata-kata perumpamaan Arab terhadap keadaan seorang yang menempuh jalan yang senang, yang susah, seorang yang naik unta dan tak kisah jalan berbukit ataupun jalan yang lurus. Jadi orang manusia dah tak pilih jalan. Diumpamakan seperti seorang yang bila dapat sesuatu dia tidak memilih. Kalau apa diberikan pada dia diterima, apa sahaja yang ada di depannya dia langgar semua sekali. Itu erti rakiban nasu as-sa'b wa dhalul. Kata Ibn Abbas, namun tatkala kami melihat di kalangan manusia ini ramai yang telah melakukan pelanggaran, iaitu tidak kisah dalam pemilihan sebarang riwayat, kata beliau, lam na'khus minan nasi illa ma na'rif, maka kami tak terima satu hadis daripada seorang pun kecuali dari kalangan orang-orang yang kami kenal. Bushair Al-Adawi yang membacakan hadis ini seorang perawi yang thiqah. Namun pada hari ini, ketika waktu bertemu dengan guru beliau iaitu Ibn Abbas, beliau tidak menyebutkan nama perawi-perawi. Sama hadis ini hadis yang beliau dengarkan daripada Ibn Abbas langsung, ataupun hadis ini merupakan hadis-hadis yang beliau dapat dengar daripada orang lain dan kemudian dibacakan, dirojokkan pada Abdullah bin Abbas. Jadi Bushair Al-Adawi rahimahullah, beliau terus sebutkan nama qala Rasulullah tanpa menyebutkan sanadnya. Jadi Ibn Abbas menegur dan memberikan pengajaran kepada anak murid beliau Bushair Al-Adawi supaya berhati-hati, iaitu ketika ingin menyebutkan qala Rasulullah, hendaklah kamu sebutkan sekali dari mana sumbernya kamu, kerana kamu tidak pernah mendengar ataupun kamu tidak pernah berjumpa langsung dengan Rasulullah. Pasti ada perantaraan, maka perantaraan orang yang menyampaikan berita, iaitu menyampaikan hadis itu kepada kamu, hendaklah kamu sebutkan. Jadi ini adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW. Jadi ini bukti pertama yang menunjukkan bahawa sejak daripada zaman sahabat lagi, sahabat telah mengambil berat tentang penyebutan isnad dalam periwayatan hadis.
Waqala Muhammad bin Sirin, dan waqala Muhammad bin Sirin, dan berkata Al-Imam Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in agung. Al-Imam Muhammad bin Sirin adalah tabi'in agung atau tabi'in yang paling agung, yang paling mulia di Basrah selain daripada Hasan Al-Basri. Muhammad bin Sirin yang lahir pada tahun 30 Hijriah hingga tahun 110 Hijriah. Al-Imam Ibn Sirin anak murid kepada Anas bin Malik, juga anak murid kepada Abu Hurairah, anak murid kepada Ibnu Abbas juga dan Ibnu Umar. Tabi'in yang agung ini beliau berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dahulu sahabat-sahabat Nabi, lam yakunu, mereka tidak pernah. Artinya sahabat-sahabat Nabi, mereka artinya apa? Guru-guru beliau. Dan Muhammad bin Sirin seorang tabi'in, guru beliau adalah di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kata Muhammad bin Sirin, sahabat-sahabat Nabi SAW dahulu mereka tidak bertanyakan tentang isnad. Artinya mereka tak kisah. Sahabat Nabi sesama mereka, bila ada sahabat lain mengatakan qala Rasulullah, tidak perlu mereka nak pastikan berita ini betul atau tidak, sebab tidak pernah berlaku pendustaan terhadap Nabi SAW di zaman sahabat. Terutama daripada zaman Nabi hidup, zaman kehidupan Nabi, sampailah pada zaman 36 Hijriah, selepas Nabi berhijrah, sebelum berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, tidak pernah terjadi dalam kehidupan umat Islam, tidak pernah berlaku satu peristiwa pun atau diriwayatkan pun ada orang yang berani berdusta di atas nama Nabi SAW. Dan tidak ada sebab pun untuk umat Islam melakukan perkara demikian. Dan umat Islam yang hidup pada zaman tersebut adalah di kalangan sahabat-sahabat dan sebahagian tabi'in. Jadi bila kata Muhammad bin Sirin, dulu sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak terlalu kisah tentang soalan berkaitan dengan isnad, iaitu berkaitan dengan sumber pengambilan ilmu, berkaitan dengan sumber ataupun orang tengah antara Rasulullah dengan berita yang sampai pada mereka. Falamma waqa'atil fitnah, maka tatkala apabila berlakunya fitnah, berlakunya satu malapetaka, satu peristiwa besar yang menyebabkan dunia Islam jadi kecoh, itu namanya fitnah. Fitnah bukan bererti istilah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu kita fitnah artinya berita dusta, berita bohong. Berita bohong. berita bohong dalam bahasa Arab dipanggil buhtan. Namun fitnah adalah suatu perkara yang menyebabkan kerosakan atau menyebabkan kecoh, berlakunya kekecohan di kalangan umat. Jadi kata Muhammad bin Sirin, dahulu mereka tak kisahkan tentang isnad sangat, namun setelah berlakunya suatu fitnah, al-fitnah, iaitu berlakunya suatu fitnah yang diketahui, qalu sammu lana rijalakum, maka orang muslimin atau sahabat-sahabat Nabi akan berkata, sammu lana rijalakum, tolong sebutkan nama orang yang kamu terima berita daripadanya. Fayanzuru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum, maka apabila mereka lihat kepada sanad tersebut, sekiranya orang yang menyampaikan itu di kalangan ahli sunnah. Ahli sunnah artinya di kalangan orang Islam yang tidak terpesong, mereka akan menerima hadis yang disampaikan. Wa yunzaru li ahli al-bid'ah fala yu'khadh hadithuhum, dan bila mereka lihat kepada hadis-hadis disampaikan oleh ahli bid'ah, itu golongan-golongan yang telah terpesong akidah mereka atau terpesong jalan hidup mereka, maka hadis mereka tidak diterima. Persoalan yang akan ditanyakan, dan tuan-tuan bila dengar apa yang saya sebutkan ini sekalipun, tuan-tuan akan bertanya, apakah peristiwa malapetaka yang disebutkan dalam perkataan Muhammad bin Sirin? Muhammad bin Sirin berkata, dulu mereka tak tanya tentang isnad, tak kisahkan tentang isnad sangat. Mereka tidak terlalu mementingkan tentang isnad. Namun setelah berlakunya satu malapetaka, iaitu malapetaka ini, malapetaka ini, perkataan malapetaka ini yang dimasukkan oleh Muhammad bin Sirin, apakah peristiwa tersebut? Apakah peristiwa malapetaka tersebut?
jumhur ataupun bukan jumhur, malah kaum muslimin, jumhur ulama mengatakan bahawa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman. Namun kalau kita lihat dalam kehidupan Muhammad bin Sirin hidup lahir pada 30 Hijriah. Lahir pada 30 Hijriah dan meninggal pada tahun 110 Hijriah. Dan Muhammad bin Sirin ketika berlakunya pembunuhan Sayyidina Uthman, beliau adalah seorang kanak-kanak pada masa tersebut, dan beliau hidup dalam suasana dan melihat bagaimana kekecohan berlaku di kalangan umat Islam ketika itu. Dan selepas pada peristiwa tersebut, iaitu berdekatan dengan peristiwa masa-masa yang tidak jauh daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sampainya zaman remaja ataupun beliau berada di umur belasan tahun, iaitu beliau menuntut ilmu start daripada umur 8 atau 9 tahun seperti setengah riwayat, dan start mempelajarinya. Jadi beliau hanya beberapa tahun selepas berlakunya fitnah, beliau mula menuntut ilmu dan bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi untuk catatkan hadis dan kumpulkan hadis Nabi SAW. Jadi jarak masa ketika beliau menjadi murid kepada sahabat dengan peristiwa fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman tidak jauh. Tidak jauh, dan beliau dapat mengetahui bahawa, dan beliau merasai suasana tersebut, perubahan antara dua metodologi. Ketika sebelumnya bila orang sebut qala Rasulullah, semua orang dengar. Namun setelah berlaku peristiwa tersebut, bila orang sebut qala Rasulullah, umat Islam akan tanya, kamu terima daripada siapa? Siapakah yang sampaikan berita ini kepada kamu? Siapakah yang ajarkan hadis ini kepada kamu? Okey, ini adalah fitnah pertama yang berlaku, fitnah besar yang berlaku dalam sejarah umat Islam, yang sempat yang berlaku dalam kehidupan Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin. Peristiwa kedua, peristiwa besar juga yang berlaku pada kehidupan Muhammad bin Sirin, ialah pembunuhan Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW, Husain bin Ali, dibunuh dan pada zaman oleh tentera Muslim bin Uqbah dengan pada zaman Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini peristiwa yang besar, yang juga fitnah yang menyebabkan selepas pembunuhan ini berlakunya beberapa siri peperangan selepas itu, dan merupakan punca kepada perpecahan umat Islam, terutamanya firak-firak utama, iaitu kumpulan-kumpulan utama yang keluar dan berpisah daripada umat Islam, mengadakan kelompok yang tersendiri atau mewujudkan kelompok yang tersendiri. Jadi peristiwa kedua adalah peristiwa fitnah yang besar berlaku pada hidup Muhammad bin Sirin, adalah peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Dan peristiwa ketiga yang fitnah yang pernah berlaku pada kehidupan, yang sempat berlaku pada zaman Imam Muhammad bin Sirin, ialah peristiwa fitnah Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi. Iaitu selepas apabila Sayyidina Husain dibunuh, berlakunya dendam di kalangan orang-orang yang penyokong Sayyidina Husain radhiyallahu an. Kemuncaknya apabila keluar seorang lelaki bernama Al-Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi, keluar mengajak manusia untuk lawan khalifah ketika itu. Lawan khalifah. Dan peristiwa keluarnya Al-Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi mengajak manusia untuk memberontak terhadap Khalifah Bani Umayyah ketika itu, merupakan satu fitnah yang besar. Okey, sekarang ini ada 3 peristiwa yang besar. Peristiwa pertama, peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman berlaku pada tahun 36 Hijriah atau pada akhir 35 Hijriah sehingga 36 Hijriah. Antara akhir ataupun awal 36 Hijriah. Okey, ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua, peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain yang berlaku pada tahun 63 Hijriah. Dan peristiwa ketiga, fitnah ataupun peristiwa malapetaka umat ini berlaku, ialah peristiwa apabila ramai di kalangan manusia umat Islam yang terpengaruh dengan ajakan Mukhtar bin Ubaid al-Thaqafi untuk memberontak kepada khalifah Islam ketika itu, iaitu Khalifah Bani Umayyah, yang berlaku pada tahun 68 atau tahun 65 Hijriah, sebelum Mukhtar Thaqafi terbunuh pada tahun 68. Jadi
sekitar 65 hingga 68. Okey. Bilakah peristiwa antara tiga peristiwa ini? Nah, ulama cuba perhatikan peristiwa manakah yang dimaksudkan. Ada ulama menyatakan bahawa peristiwa fitnah yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Sirin adalah peristiwa fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman. Ada yang berpandangan adalah fitnah Husain. Ada yang berpandangan pembunuhan Sayyidina Husain. Yang ketiga adalah fitnah Muhammad Mukhtar Al-Thaqafi. Okey. Antara tiga peristiwa ini, pandangan yang paling kuat yang disertai dengan bukti-bukti yang kukuh adalah peristiwa ini merujuk kepada peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dan inilah dia yang ditarjihkan oleh kebanyakan umat Islam. Kebanyakan umat Islam dan ulama hadis menyatakan bahawa fitnah yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Sirin, oleh Imam Muhammad bin Sirin adalah fitnah pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan, iaitu pada tahun 36 Hijriah. Jadi persoalan berkaitan dengan isnad, umat Islam mementingkan isnad ini berlaku sejak daripada zaman 36 Hijriah. Jarak masa tersebut dengan jarak zaman Nabi SAW yang meninggal pada tahun ke-11 Hijriah, lebih kurang hanya 20 tahun. Lebih kurang hanya 25 tahun. Itulah jarak, atau 10, 20, 30. Lebih kurang 25 tahun. Jarak lebih kurang 25 tahun daripada kehidupan Nabi SAW. Okey. Dan ketika umur 35 tahun, ketika 35 Hijrah tersebut, sahabat Nabi masih ramai di atas muka bumi ini. Jadi sumber hadis ini terpelihara sejak daripada zaman awalnya. Zaman awal, daripada awal zaman Nabi sampailah zaman 35 Hijriah, tidak pernah ada berlaku sebarang penipuan. Itulah kajian yang dibuat oleh ulama, dan itulah riwayat. Memang tak pernah ada orang menipu dalam hadis Nabi SAW. Semuanya sahabat-sahabat Nabi yang mengajarkan. Zaman start berlaku fitnah sahaja, ada berlakunya pergaduhan di kalangan umat Islam, fitnah, maka umat Islam telah pun berhati-hati dengan berita sejak pada awalnya, sehinggalah pada zaman pembukuan hadis antara zaman tahun 200 sehingga tahun 300, iaitu zaman Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga imam-imam yang lain, sehingga pada tahun ke-300 Hijriah. Di zaman ini sampai pada zaman pembukuan hadis, sejak pada awal lagi sanad itu terpelihara dengan rapi. Al-Imam Nakhai rahimahullah, beliau berkata sesungguhnya sanad itu, beliau kata innama su'ila 'anil isnad ayyamul mukhtar. Imam An-Nakhai beliau berkata sanad itu ditanya dengan diambil berat, dan orang bertanya tentangnya begitu banyak selepas berlakunya fitnah Al-Thaqafi, iaitu Mukhtar Al-Thaqafi. Ini pandangan Imam Nakhai. Pandangan Imam Nakhai, beliau mengatakan bahawa isnad mula ditanyakan dengan banyak. Namun ulama ketika membincangkan perkataan Imam Nakhai, Imam Nakhai yang hidup sezaman dengan Ibn Sirin, ulama mengatakan bahawa itu pandangan Imam Nakhai, ataupun itu salah satu daripada peristiwa yang menyebabkan orang bertanyakan isnad. Bukan bererti itulah permulaannya. Sebab banyak bukti yang lain yang menunjukkan bahawa umat Islam telah pun berhati-hati dengan persoalan isnad ini sejak pada zaman pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan riwayat ketiga, bukti ketiga bahawa isnad ini telah bermula sejak pada awal, Al-Imam Ar-Ramhurmuzi dalam kitab beliau Muhaddits Al-Fasil meriwayatkan satu riwayat daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan bahawa Asy-Sya'bi seorang ahli Makkah, seorang tabi'in yang awal, adalah orang pertama yang mula mencari dan mengkaji tentang isnad. Ini pandangan Imam riwayat yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Okey. Kata Syekh, wal atharu as-sabiq 'an Ibn Sirin yadullu ala mad ihtimam as-sahabah wat tabi'in bil isnad fi dhalika az-zaman al-mubakkir idh al-fitnatu qad hadathat fi hudud sanah 35 wa fi tilka al-fitrah kana kathirun min kibar as-sahabati ahya'un wa qad ta'akhkharat wafayatu kathirun min as-sahabah alladhina shahadu al-fitan. Kata Syekh, apa yang kita baca daripada kalam Ibn Sirin tadi,
adalah bukti bahawa sahabat-sahabat Nabi SAW dan golongan tabi'in telah pun mengambil perhatian terhadap sanad sejak pada awal. Dan fitnah yang dimaksudkan itu berlaku sekitar tahun 35 Hijriah. Sekitar tahun 35 Hijriah, iaitu tahun ketika Osman dibunuh, 35 atau 36 menurut perbezaan sedikit dalam bab menetapkan tarikhnya. Dan sejak daripada itu, dan ketika itu sahabat-sahabat Nabi SAW masih lagi ramai, masih lagi hidup, dan ilmu hadis berkembang sejak pada zaman tersebut. Okey. Kemudian Syekh kata, wa bidayatu su'al an isnadi min madakhil a'da'i sunnah wa bi khasatil mustashriqin fi at-ta'ni fiha. Walidha qalu bi ta'akhkhur su'ali an al-isnadi faqala syakhat. Kata Syekh, tajuk berkaitan dengan bilakah bermulanya umat Islam bertanyakan tentang isnad atau bertanyakan tentang perawi-perawi atau sumber ilmu ini, merupakan salah satu daripada jalan atau ruang yang diambil peluang oleh golongan atau oleh musuh Islam, khususnya golongan orientalis, untuk menolak hadis Nabi SAW. Maka sedaya upaya golongan orientalis cuba melewatkan atau cuba menetapkan tarikh umat Islam, mengambil metodologi bertanyakan isnad ini, mereka cuba melambatkan atau merenggangkan masa sehingga mereka menyatakan bahawa apa yang umat Islam start bertanya tentang sanad itu sangat lewat. Tujuan mereka nak katakan bahawa hadis Nabi walaupun diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan tak ada ruang untuk mereka mengatakan bahawa berlakunya kepalsuan apabila sanadnya sahih, namun mereka ada satu ruang, mereka kata, iaitu umat Islam start tanya tentang sanad ini lambat. Start bertanya tentang isnad ini berlaku lambat. Sebab itu berkata Syakhat. Syakhat ni Joseph Syakhat, salah seorang daripada orientalis. Beliau berkata, innal fitnatal madhkurah fi kalami Muhammad bin Sirin hiya fitnah maqtal al-Walid bin Yazid sanah 126 Hijriyah. Kata Syakhat, sesungguhnya fitnah yang dimaksudkan dalam kalam Ibn Sirin, Ibn Sirin kata dahulu sahabat-sahabat Nabi tak tanya tentang sanad, tak tanya tentang sanad kecuali setelah berlakunya fitnah. Dan fitnah, bila fitnah berlaku baru sahabat cek. Kalau orang yang sampaikan berita itu di kalangan ahli sunnah, maka mereka akan terima. Kalau yang sampaikan berita itu bukan ahli sunnah, riwayat mereka akan ditolak. Fitnah yang masukkan itu, kata Syakhat, kata orientalis, seorang orientalis, dia kata fitnah yang masukkan ialah pembunuhan Al-Walid bin Yazid. Al-Walid bin Yazid, anak kepada Yazid, dibunuh pada tahun 126 Hijriah. Jadi Syakhat cuba melambatkan tempoh tersebut. Dan inilah yang disebutkan di mana-mana oleh orientalis. Sering mereka menukilkan kata-kata Syakhat dengan mereka cuba bawakan pelbagai kemungkinan, sehingga meyakinkan pendengar di kalangan orang-orang yang jahil bahawa sanad itu hanya mula diguna pakai oleh umat Islam selepas peristiwa pembunuhan Al-Walid bin Yazid, iaitu pada tahun 126 Hijriah. Kata Syekh, alaman bi anna wafat Ibn Sirin kanat sanah 110 Hijriah. Untuk makluman, kata Syekh, sebagai makluman, Al-Imam Muhammad bin Sirin yang dibincangkan kata-katanya, iaitu yang mengatakan bahawa dahulu tak ada siapa yang tanya tentang sanad kecuali selepas berlaku fitnah. Orang yang mengatakan, yang mengeluarkan kata-kata ini, iaitu Muhammad bin Sirin, meninggal pada tahun 110 Hijriah. Jadi Syakhat, mana Joseph Syakhat, ketika dia menuduh ataupun mendakwa bahawa umat Islam hanya fitnah yang masukkan dalam kalam Ibn Sirin berlaku ialah fitnah pembunuhan Al-Walid bin Yazid, iaitu pada tahun 126 Hijriah. Dia lupa Muhammad bin Sirin meninggal pada tahun 110 Hijriah. Sama ada dia lupa ataupun dia jahil. Bagaimana Muhammad bin Sirin, Al-Imam Muhammad bin Sirin yang meninggal pada tahun 110 Hijriah, memaksudkan bahawa fitnah yang dimaksudkan adalah fitnah pembunuhan Al-Walid yang berlaku pada tahun 126 Hijriah, iaitu
orang yang peristiwa yang berlaku selepas 26 tahun beliau wafat, beliau meninggal. Dan ini satu dakwaan yang sangat dangkal, dakwaan yang kalau bagi siapa saja yang belajar hadis rasa kelakar. Dan perkataan Syakhat inilah yang dinukilkan oleh golongan anti hadis, dinukilkan dalam majalah-majalah tertentu. Kononnya Joseph Syakhat telah melakukan satu kajian yang mendalam. Hakikatnya cukup bagi ahli hadis ketika menjawab terhadap dakwaan ini, cukup untuk mereka ceritakan tentang tarikh kematian Muhammad bin Sirin adalah pada tahun 110 Hijriah. Tak mungkin fitnah yang beliau maksudkan adalah fitnah pembunuhan Al-Walid bin Yazid yang berlaku pada tahun 126 Hijriah, iaitu 26 tahun 16 tahun selepas kewafatan Imam Muhammad bin Sirin. Ini perkara yang mustahil. Kemudian kata Syekh, Syekh kata, walau ansafa Syakhat wa fakara binazahatin wa mawdu'iyatin lama qal inna ibn Sirin yatahadatsu an fitnati waqa'at ba'da wafatihi bi 16 sanah wa maqsaduhu min qawlihi hadha ithbatu ta'khir as-su'ali an isnadi yat'an fi sunnati min hadzal bab. Kata Syekh, kalau Syakhat ni seorang yang jujur dalam kajiannya dan dia fikir betul-betul sebelum dia bercakap, sudah pasti dia takkan terfikir untuk mengatakan bahawa Muhammad bin Sirin menyatakan suatu peristiwa yang berlaku selepas 16 tahun beliau meninggal. Dan tidak lain tidak bukan tujuan Syakhat ini semata-mata untuk beritahu kepada umat, untuk mendakwa bahawa umat Islam mula bertanya tentang sanad dalam jarak tempoh yang sangat lambat. Dan inilah dia peluang untuk mereka menuduh ketidaksahihan dalam sumber sunnah umat Islam. Kemudian kata Syekh, Wakala Robinson dan James Robinson, salah seorang orientalis juga mengatakan, innal muradul fitnah allati waqa'at fi khilafati Abdullah bin Zubair wa qitaluhu ma'al Umayyin wa kana dhalika sanah 75 Hijriyah wa hadha ba'idu aidan. Kata Syekh Robinson mengatakan bahawa, Robinson berkata, sesungguhnya fitnah yang dimaksudkan dalam kata-kata Ibn Sirin adalah fitnah Abdullah bin Az-Zubair, iaitu fitnah yang berlaku pada zaman Abdullah bin Az-Zubair, ketika berlakunya peperangan antara pengikut Abdullah bin Zubair dan golongan Umayyin dengan kerajaan Umayyin. Dan peristiwa ini berlaku pada tahun 75 Hijriah. Robinson datang cuba nak betulkan, jawab atau cuba nak betulkan kesalahan Syakhat. Syakhat dah kata Muhammad bin Sirin maksudkan adalah fitnah yang berlaku 16 tahun selepas beliau wafat. Jadi datang Robinson cuba betulkan. Dia mengatakan bahawa fitnah yang dimaksudkan itu adalah fitnah peristiwa pergaduhan antara pengikut Abdullah bin Zubair bersama dengan pengikut golongan Khalifah Umayyin. Yang berlaku pada tahun 75 Hijriah. Kata Syekh, ini juga jauh. Kemungkinan yang sangat jauh. Tak betul, tak tepat. Sebab Ibn Sirin berkata, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Lam yakunu artinya mereka tidak tanyakan isnad. Imam Ibn Sirin tidak maksudkan aku. Mereka siapa? Guru-guru Muhammad bin Sirin. Bila guru Muhammad Sirin adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW pada ketika tahun 75 Hijriah, mereka kebanyakannya telah wafat. Jadi kemungkinan yang dimaksudkan oleh Muhammad bin Sirin ini adalah kemungkinan yang dimaksudkan oleh Robinson ini adalah kemungkinan yang jauh, yang satu dakwaan yang jauh. Jadi kata Syekh, perkataan Muhammad bin Sirin
difahami bahawa beliau tidak mengatakan yang tanyakan isnad selepas fitnah itu beliau. Yang beliau masukkan adalah guru-guru beliau, dan guru-guru beliau adalah di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun yang didakwa itu, kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, dan kebanyakan dan guru-guru Muhammad bin Sirin, iaitu guru-guru utama beliau, telah pun wafat. Kemudian beliau Syekh kata, "Thumma innal fitnata idza utliqat fahiyal fitnatul kubra allati amma dararaha bidadil muslimin." Syekh kata, perkataan fitnah apabila disebutkan oleh seseorang, terutama seorang ulama, adalah fitnah satu malapetaka yang melibatkan kekacauan negara Islam secara keseluruhannya. Wa idza qila al-fitnah bit-ta'rif alif al allati hiya lil ahdi fahiya al-fitnah ma'hudah allati la yajhaluha ahad. Bila disebutkan alif lam pada perkataan fitnah, maksudnya malapetaka tersebut, peristiwa itu adalah peristiwa yang diketahui oleh seluruh umat Islam, yang menyebabkan kekacauan dalam dunia Islam secara keseluruhannya. Bukan peristiwa yang hanya melibatkan kelompok kecil di Madinah Munawwarah pada zaman Ibn Zubair. Malah peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman adalah peristiwa yang paling tepat untuk ditafsirkan, kata Ibn Sirin, kerana peristiwa ini telah melibatkan kekacauan terhadap umat Islam secara keseluruhannya. Yang mana fitnah ini dikenali oleh semua orang, diketahui oleh semua orang. Sebab itu saya kata wal haqu, dan yang sebenarnya itu fakta, suatu perkara yang fakta adalah sesungguhnya persoalan berkaitan isnad itu telah bermula sejak zaman sahabat Nabi SAW. Dalil yang banyak seperti mana pernah disebutkan, dalil Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari tentang saksi yang bersama dengannya. Dalil bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Talib minta orang yang sampaikan berita padanya bersumpah apabila menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Berita berkaitan Abu Bakar dan sebagainya. Syekh sebutkan dalil-dalil yang begitu banyak yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang menunjukkan bahawa persoalan berkaitan sanad ini telah dimulakan sejak pada zaman sahabat Nabi SAW, sejak pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Okey. Dan apa yang beliau sebutkan di bawah itu adalah apa yang telah saya syarahkan, dan kita terus masuk kepada tajuk seterusnya. Tajuk seterusnya adalah berkaitan dengan perbincangan. Tajuk yang kelima ialah naqdur ruwah wa kashful kadzabin wa dhuhuru ilmu mustalah. Naqdur ruwati wa kashfil naqdur ruwati wa kashful kadzabina wa dhuhuru ilmu mustalah wa bi khasatin ilmu al-jarh wa at-ta'dil wa yahwi tamhidan wa matlabain. Tajuknya ialah naqdur ruwah. Tajuk yang kita bincangkan seterusnya ialah berkaitan dengan naqdur ruwah, analisis perawi. Bila pertama sekali bincang tadi, tanya tentang perawi. Di perawi ni macam mana kita nak tahu perawi yang diterima ataupun tidak? Dipelajari dalam ilmu naqdur ruwah, iaitu ilmu yang menganalisis dan mengkritik para perawi. Wa kashful kadzabin, dan mengenal pasti pendusta-pendusta. Tajuk kita adalah berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan analisis perawi dan mengenal pasti pendusta-pendusta. Wa zuhuri ilmu mustalah, dan berkaitan dengan mula timbulnya ilmu mustalah hadis, iaitu ilmu riwayah. Wa bi khasatin ilmu al-jarh wa at-ta'dil, khususnya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah ta'dil sebahagian daripada ilmu mustalah pada asalnya. Okey, bilakah ilmu ini dimulakan? Dari segi bahasa, perkataan an-naqdu iaitu kritik. An-naqdu dalam bahasa Arab ialah membezakan atau membuat tamjizud darahim wa ikhrajuz zaif minha. Okey, perkataan an-naqdu iaitu kritikan itu kritikan pada perawi. Namun lafaz kritikan atau lafaz an-naqdu dalam bahasa Arab, kenapa digunakan perkataan an-naqdu? An-naqdu macam sekarang ni kita panggil an-nuqud. Nuqud ni duit. Asal perkataan an-naqdu ialah proses untuk membezakan kepingan dirham daripada unsur-unsur palsu yang ada padanya. Jadi kalau duit dulu ada duit dinar, ada duit dirham. Duit dinar ada cara orang dahulu untuk kenal duit itu emas yang tulen ataupun emas yang tidak tulen.
ataupun grade-grade emasnya. Jadi bila dinar diberikan, ada di kalangan orang-orang yang pakar pada zaman tersebut boleh bezakan emas yang betul atau emas yang salah, emas yang palsu. Begitu juga berkaitan dengan perak, dirham, perak. Ada yang kenal perak palsu atau perak yang asli atau perak yang betul. Jadi ilmu proses untuk membezakan antara suatu emas atau perak itu perak yang asli ataupun tidak, dipanggil proses itu dipanggil sebagai naqdu. Naqdu ialah proses membezakan antara keduanya. Okey. Bezakan antara jenis-jenis perak dan jenis-jenis emas. Ini asal daripada ilmu naqdu. Tapi digunakan perkataan an-naqdur ruwah, iaitu melakukan proses an-naqdu, iaitu kritikan terhadap perawi. An-naqdu di situ maksudnya ialah meletakkan sifat perawi atau menghukumkan sifat perawi, sama ada perawi itu patut diterima atau patut ditolak riwayatnya. Okey. Kita masuk pada apa yang Syekh sebutkan seterusnya. Syekh kata al-aslu syar'i fil kalami 'an ar-ruwah wa naqdihim. Persoalan yang timbul bila kita cerita tentang perawi. Perawi ni siapa? Orang yang meriwayatkan hadis, iaitu orang yang mengajarkan ilmu. Sekarang ni cerita apa? Cerita tentang guru-guru. Persoalan sekarang ni bukan cerita tentang orang yang ahli maksiat. Ilmu kritikan atau analisis terhadap perawi ini adalah ilmu mengenali guru-guru hadis. Dalam dunia Islam, ramai orang yang mengajarkan hadis, yang meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Bila ramai sangat orang yang sampaikan hadis atau mengajarkan hadis, siapakah di kalangan mereka yang patut diterima kata-katanya dan siapa yang patut ditolak? Ya. Dan orang yang dikaji ini, orang-orang yang dikaji dalam ilmu jarh ta'dil, bukanlah orang yang duduk di pub, bukanlah orang awam, bukanlah dari kalangan orang-orang yang buat maksiat. Yang dikaji ini di kalangan perawi-perawi hadis, iaitu di kalangan guru-guru agama. Jadi akan jadi masalah kat mana? Masalah pada orang awam, mereka akan merasa terkejut dan rasa pelik. Kenapa perlu ceritakan keburukan-keburukan atau kelemahan-kelemahan yang ada pada perawi-perawi tertentu, pada guru-guru tertentu. Sedangkan kan lebih baik husnuzan, terima saja berita. Dan persoalan ini juga timbul pada zaman kita sekarang. Zaman kita, apabila ada sebahagian daripada asatizah yang membongkarkan tipu daya ataupun kepalsuan hadis yang dibawa oleh penceramah sekian dan sekian, atau orang yang suka bawa berita palsu dalam masyarakat, orang yang suka sebarkan kisah-kisah yang tidak ada sandarannya, orang yang sibuk cuba menafsirkan urusan-urusan agama atau pelajaran agama atau urusan-urusan berkaitan perkara ghaib ikut sesuka hatinya tanpa merujuk kepada pandangan ulama, tanpa berhati-hati dalam penyampaian agama. Bila ada di kalangan asatizah yang cuba membongkarkan atau cuba mengingatkan manusia tentang manusia-manusia yang jenis begini, atau orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai guru agama namun menyebarkan kepalsuan fakta dalam agama, bila diperingatkan, akan ada sekelompok mengatakan, jangan tengok kesalahan orang, sibukkan diri untuk muhasabah diri, jangan sibukkan diri untuk bongkarkan kesilapan orang. Bab ini adalah bab yang sangat sensitif. Adakah perlu bila nampak seorang penceramah menyampaikan hadis yang palsu, kemudian adakah perlu kita menegurnya, atau adakah perlu kita tegur di depan masyarakat, ataupun hanya kita sampaikan pada dia secara rahsia? Inilah dibincang oleh Syekh Hafizahullah. Jadi bab ini, bab perawi, mengkaji tentang perawi, sama keadaannya seperti bab yang berlaku pada zaman sekarang, dan sampai bila-bila akan ada orang yang memandai-mandai dalam agama, atau orang yang memang dilemah. Dan berhadis bukan sebab cerita tentang dia memandai-mandai atau ditipu saja. Ada di kalangan perawi memang guru agama yang belajar, orang yang memang alim, namun kemungkinan hafalannya kurang kuat. Dia selalu tersalah dalam periwayatan. Mungkin kerana dia tak catat. Dia dengar kuliah, dia pergi kat masjid, dia dengar kuliah tapi tak catat. Kemudian dia lupa. Ataupun dulu dia dengar hadis
ingatan dikuat, tapi selepas berlaku peristiwa tertentu seperti kemalangan, jatuh, ataupun ketika waktu usia tuanya, maka ingatan dia jadi lemah, menyebabkan hadisnya perlu diambil dengan cara berhati-hati setelah ketika waktu diriwayatkan waktu tua dan sebagainya, pelbagai sebab. Adakah perlu menceritakan tentang keadaan perawi? Syekh kata al-aslu syar'i fil kalami 'ala ar-ruwati wa naqdihim. Tajuk yang dibawakan ialah usul syarak, iaitu asas ataupun tonggak terhadap tonggak syarak, iaitu dalil-dalil syarak dalam bercerita tentang seorang perawi. Jadi persoalan berkaitan dengan cerita tentang seorang perawi ini, cerita tentang personal seseorang itu berlaku pada zaman tabi'in, pada zaman kemudian, itu akhir zaman sahabat, pada zaman tabi'in. Dan ilmu riwayah ini berkembang kemudian. Jadi di manakah dalil untuk mereka katakan bahawa apa yang mereka lakukan ini, iaitu bercerita tentang keadaan perawi, sama ada keadaannya bentuk pujian atau berbentuk menyebutkan kesalahan, itu suatu perkara yang terima syarak. Syekh kata ada asal syar'inya. Mana dalilnya? Syekh kata asnallahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim ala sahabat ijmalan wa dhammal munafiqina ijmalan. Pertama, Syekh kata dalam Quran banyak ayat-ayat yang memuji sahabat-sahabat Nabi SAW secara umum. Ayat wasabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, muhajirin dan ansar dan orang-orang yang ikut pada Nabi, ada sahabat-sahabat Nabi yang dipuji secara umum tanpa disebutkan nama mereka satu persatu. Jadi dalam Quran terdapat ayat-ayat yang memuji sahabat secara umum, dan ada juga ayat-ayat yang mengkeji golongan munafikin secara umum. Allah kata fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit lagi, dirujuk kepada golongan munafikin, tapi tak disebutkan nama mereka. Okey, pertama Syekh kata ada ayat Quran yang puji sahabat secara umum dan mengeji kaum munafik secara umum. Wa waradat ayatun fi tsana'i al-afradin muayyanin min as-sahabah. Dan ada ayat-ayat Quran tertentu yang memuji sahabat Nabi SAW secara khusus. Aisyah radhiyallahu anha, Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu an, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini semua, dan juga sahabat-sahabat yang lain, sebagai sahabat yang lain, ini semua orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Mereka adalah orang-orang yang dipuji dalam ayat Quranul Karim, dan Allah turunkan ayat Quran kerana memberikan tazkiyah pada mereka. Allah puji mereka secara muayyan, iaitu secara spesifik. Jadi ayat Quran ada puji sahabat secara umum, dan ada ayat Quran yang puji munafik, yang mengeji munafik secara umum. Ada juga ayat Quran yang puji sahabat-sahabat, memberikan pujian pada sahabat secara spesifik. Wa ayatun fit tanbihi 'ala nifaqi wa afrad muayyanin, dan ada ayat Quran yang mengingatkan tentang golongan munafik secara spesifik. Banyak peristiwa. Peristiwa Abdullah bin Sabah, bagaimana Abdullah bin Sabah, peristiwa Abdullah bin Ubay yang mengetahui tuduhan, kerja kotornya, iaitu menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan palsu ketika selepas peperangan Bani Mustalaq, peristiwa al-ifku, peristiwa tuduhan zina terhadap Sayyidina Aisyah, dan pengikut-pengikutnya, munafik dan pengikutnya, pengikut zaman sekarang ni Syiah lah. Zaman dulu dimulakan oleh ketua munafik, iaitu Abdullah bin Ubay. Allah SWT turunkan ayat Quran untuk mengeji perbuatan kaum munafik, dan ditujukan khusus kepada Abdullah bin Ubay. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang mengeji Al-Walid ibn Mughirah. Ada ayat yang lain yang secara spesifik mengutuk Abu Lahab. Ada ayat yang mengutuk sahabat-sahabat, mengutuk golongan musyrikin secara spesifik. Jadi ada ayat Quran yang puji secara umum, yang keji secara umum. Ada ayat Quran
ayat Quran yang memuji secara spesifik dan mengeji golongan munafik secara spesifik. Wa ala jarhi afradin muayyanin, dan ayat Quran yang menceritakan tentang kelemahan-kelemahan orang tertentu secara spesifik. Bukan munafik di kalangan orang Islam, tapi adanya kelemahan yang mereka lakukan. Akhirnya Quran menegur dan menyebutkan kelemahan mereka atau menegur kesilapan mereka secara spesifik. Contohnya ayat Quran dalam surah Al-Hujurat, Allah kata, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, hendaklah kamu fatabayyanu, hendaklah kamu berhati-hati, kamu pastikan sumbernya. Fasik yang dimaksudkan itu adalah seorang lelaki di kalangan sahabat Nabi SAW yang tersalah, yang bawa berita palsu berkaitan dengan peristiwa Bani Mustaliq. Bani Mustaliq yang kita kisahkan, yang kita ceritakan tadi, peristiwa Bani Mustaliq. Nabi pernah menyerang Bani Mustaliq atas kesalahan mereka. Bila balik semula, berlaku peristiwa tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi berkahwin dengan Juwairiyah, anak kepada Juwairiyah bintul Harith, selepas peperangan Bani Mustaliq. Setahun selepas itu, selepas mereka masuk Islam, bila Juwairiyah kahwin dengan Nabi SAW, maka sahabat memerdekakan golongan Bani Mustaliq. Akhirnya Bani Mustaliq hampir kesemuanya, malah kesemuanya masuk Islam. Setahun selepas itu, Nabi SAW mengutuskan seorang sahabat, iaitu Al-Walid bin Uqbah, untuk pergi pada kaum Bani Mustaliq untuk mengambil zakat atau untuk pungut zakat. Okey. Al-Walid bin Uqbah bersama dengan beberapa sahabatnya pergi ke Bani Mustaliq untuk pungut zakat. Sebelum sampai ke Bani Mustaliq, di tengah malam, ketika beliau tidur dalam kemah, Al-Walid bin Uqbah teringatkan kisah zaman jahiliahnya yang bermusuh dengan Bani Mustaliq. Bermusuh, memang tak ada jumpa. Sebelum Islam dulu, kalau jumpa golongan Bani Mustaliq daripada kabilah Bani Mustaliq, kalau jumpa Walid bin Uqbah, pasti mereka bunuh. Pada waktu malam sedang tidur, ketika waktu beliau nak tidur dalam kemah, beliau terfikirkan pemusuhan antara beliau dengan Bani Mustaliq, iaitu ketika beliau dah dekat dengan Bani Mustaliq. Dan pada malam tersebut beliau tak boleh tidur. Akhirnya besok pagi beliau berbincang dengan sahabat, beliau pun patah balik ke Madinah Munawarah. Dan ada berita yang mengatakan bahawa Bani Mustaliq, beliau hanya dengar berita yang tak jelas, bahawa Bani Mustaliq telah pun murtad, dan mereka ni memusuhi dan cuba nak bunuh utusan Nabi SAW yang datang untuk memungut zakat. Tanpa beliau periksa, tanpa apa-apa, dengan berdasarkan kepada sangkaan beliau tadi, berita yang hanya tahu begitu sahaja, dan lebih kepada sangkaan beliau pun balik ke Madinah Munawarah. Sampai ke Madinah, patah balik dan beliau sampai kepada Nabi bahawa Bani Mustaliq telah pun murtad, dan mereka cuba bunuh utusan Nabi SAW, sehingga Nabi sangat marah. Nabi pun cuba menggerakkan tentera untuk pergi menyerang Bani Mustaliq yang telah murtad tadi, dan keadaan marah. Siapa Bani Mustaliq? Adalah keluarga Nabi, iaitu ipar dua Nabi SAW, iaitu keluarga Juwairiyah. Bila Nabi nak gerak ke sana, maka Bani Mustaliq bila mendengarkan berita tersebut, mereka hantarkan wakil mereka untuk sampaikan berita sebenar kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahawa, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar kamu hantarkan wakil, kami telah siapkan sekumpulan untuk menyambut mereka, dan kami telah siapkan harta-harta kami untuk kami serahkan sebagai harta zakat kepadanya. Namun kami tidak tahu, ketika pada hari keesokannya kami menunggu kedatangannya, kami diberitakan bahawa beliau telah pulang, dan selepas itu kami mendengar berita yang palsu tentang kami, maka kami datang untuk menerangkan keadaan sebenar. Nabi bila dengar dua berita, sekarang ni sahabat Nabi, dia pun sahabat Nabi, yang mana satu betul? Waktu tu Nabi duduk sebentar terdiam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran berkaitan dengan menerangkan tentang keadaan sebenar, bahawa berita itulah berita palsu yang dibawa oleh orang yang fasik. Itu orang yang telah melakukan kesalahan yang besar. Dia bukan munafik, dia adalah fasik. Itu orang Islam, orang baik, tapi dia telah melakukan kesalahan yang besar. Dan fasik dimasukkan sini adalah kembali kepada orang yang bawa berita, dan juga mungkin juga kembali kepada
Okey. Jadi dalam ayat Quran ada ayat yang memuji sahabat secara umum, ada ayat yang keji kaum munafik secara umum. Ada ayat yang puji sahabat secara khusus, ada ayat yang menyebutkan sifat nifaq terhadap kaum munafik secara khusus. Dan ada ayat yang menyebutkan kelemahan dan menegur sahabat secara khusus. Menegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sahabat secara khusus. Begitu juga hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi yang puji sahabat secara umum, keji munafik secara umum. Dan ada hadis Nabi yang memuji sahabat secara spesifik dan menyebut nama kaum munafik secara spesifik. Maka ini adalah asas bahawa adanya ruang untuk menyebutkan kebaikan dan adanya ruang untuk menyebutkan keburukan terhadap seseorang apabila ada keperluan. Apabila ada keperluan dan keperluan itu adalah keperluan yang mendesak. Inilah ada asas kepada kenapa ulama hadis menceritakan tentang keadaan kedudukan perawi. Adakah hafalannya kuat atau tidak, dia ni baik atau tidak, cerita. Jadi bercerita tentang seorang kedudukan seorang perawi, sifat baik buruknya bukanlah termasuk dalam mengumpat yang atau dinamakan sebagai ghibah yang diharamkan oleh syarak. Kenapa cerita tentang perawi tak salah? Bila orang sampaikan satu orang yang bawa berita tentang hadis Nabi SAW, berita palsu, dia kata si fulan tu salah, dia tak, ingatannya tak kuat, si fulan ini begini dan begitu, si fulan ini tidak boleh terima berita dia kerana dia tidak thiqah. Apabila tujuannya adalah untuk menjaga agama Allah SWT, bukan kerana tujuan duniawi, tujuannya adalah tujuan memelihara agama Allah SWT. Dan kalau dibiarkan menyebabkan orang salah faham terhadap agama atau tersebarnya berita palsu berkaitan dengan tersebarnya hadis-hadis palsu, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang terpuji dan ia termasuk dalam bab an-nasihah. Bab nasihah iaitu menginginkan kebaikan kepada agama ini. Nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat untuk kaum muslimin. Jadi ia bukanlah satu kisah umpatan. Ia bukanlah umpatan yang diharamkan. Okey. Abdullah bin Mubarak ni kisah-kisah berkaitan dengan pemahaman ulama-ulama hadis tentang ilmu jarah wa ta'dil. Okey, kita bacakan insya-Allah. Kisah pertama, pada satu hari Abdullah bin Mubarak menyebutkan tentang keadaan seorang lelaki dan beliau mengatakan bahawa yakdzib, dia ni telah berdusta kepada Nabi SAW, iaitu jangan terima hadis dia. Maka seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Mubarak, beliau kata, ya Aba Abdurrahman taghtab, wahai Abdurrahman, mengumpat gitu. Mana ada seorang lelaki yang bila disebutkan seorang lelaki yang sampaikan hadis Nabi SAW, kata Abdullah bin Mubarak, jangan terima, dia ni berdusta, dia ni adalah pendusta terhadap hadis Nabi SAW. Maka lelaki ni pun berkata, sahabat Abdullah bin Mubarak berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, ingat mengumpat tu, jangan mengumpat tu. Kata Abdullah bin Mubarak, uskut, kamu diam. Iza lam nubayyin kaifa yu'raful haq minal batil, kalau kita tak terangkan tentang sifat dusta yang ada pada dia, macam mana kita boleh bezakan hadis yang betul dengan hadis yang palsu, yang hak dengan yang batil? Peristiwa kedua, Ibnu Ulayyah radhiyallahu anhu sedang bercakap tentang al-jarah, iaitu menceritakan tentang keburukan perawi. Beliau berkata, inna hadha amanah wa laysa bighibah. Kerja kita menerangkan tentang kepalsuan atau kedustaan yang dibawa oleh seorang yang menyampaikan hadis itu merupakan amanah. Itu bukan mengumpat. Jadi kalau ada orang yang sebarkan hadis palsu dan umat manusia terpengaruh dengan berita yang dibawa olehnya, dan ramai orang yang terpedaya, jadi orang yang menyebutkan atau menzahirkan atau memaparkan, membuktikan kepalsuan yang dibawa oleh si fulan untuk ingatkan bahayanya kepada umat, merupakan satu amanah, bukan termasuk dalam bab umpatan. Laisa bighibah,
Kata Ibn Ulayyah, inna hadha amanah. Ini kerja ini adalah amanah. Walaysa bighibah, ini bukan mengumpat. Ketiga, telah berkata Yahya bin Sa'id, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, juga pada Syu'bah, juga pada Imam Malik, juga kepada Sufyan bin Uyainah tentang seorang lelaki. Semua mereka kata dia ni lemah dalam hadis. Artinya dia lemah. Fa'us'al anhu, maka satu hari lelaki ini, ada orang tanya tentang lelaki yang lemah ini padaku. Aku kata, fa'ajma'u an aqul laisa huwa thabtan wa an ubayyin amrah. Laisa huwa thabtan wa an ubayyina amrah. Maka semua ulama yang aku tanya tadi, mereka semua ijma' untuk aku sampaikan kepada orang lain bahawa si fulan ini bukanlah seorang yang kuat, hafalannya, dan perlu diterangkan kelemahan itu pada umat agar orang berhati-hati dengan hadis yang diriwayatkan olehnya. Yang keempat, kata Abdurrahman bin Mahdi, marartu ma'a Sufyan Ats-Tsauri birajulin faqala kadzdzab wallahi laula annahu la yahillu li an askuta lasakattu. Pada satu hari, kata Abdurrahman bin Mahdi, aku berjalan bersama Sufyan bin Tsauri. Aku berjalan bersama Sufyan bin Tsauri melewati seorang lelaki yang sedang menyampaikan hadis. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, kadzdzab, dia adalah pendusta. Wallahi, demi Allah, wallah, laula annahu la yahillu li an askut lasakattu. Kalaulah aku diamkan perkara ini, dan itu adalah, kalaulah perbuatanku diam, tidak menerangkan tentang kedudukan dia ini satu perkara yang halal, pasti aku akan diam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tak guna aku nak bongkarkan dia punya, tak guna aku nak bermusuh dengan dia, tak guna untuk aku cerita kelemahan dia. Tapi kalau aku diam tak berdosa, itu halal. Kalau aku diamkan perkara ini dan tidak berdosa, lebih baik aku diam. Tetapi orang yang mengetahui suatu kepalsuan yang disebarkan, kemudian mereka diam dan membiarkan perkara batil itu tersebar, itu adalah satu dosa. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalaulah halal untuk aku diam, pasti aku akan diam. Wa qala Muhammad bin Bundar al-Jirjani, qultu li Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdullah, innahu la yashtadda alayya an aqula fulanun kadzdzab wa fulanun dha'if. Faqala li, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahil as-sahih min as-saqim. Kata Muhammad bin Bundar al-Jirjani, anak murid Imam Ahmad, beliau berkata kepada Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Aba Abdullah, sesungguhnya telah amat berat untukku mengatakan si fulan itu pendusta, si fulan itu lemah. Kata Imam Ahmad, kalau kamu diam dan aku diam, sampai bila orang boleh kenal siapa yang jahil? Sampai bila orang boleh kenal siapa yang jahil, siapa yang berilmu, dan sampai bila orang boleh bezakan yang mana sahih, yang mana lemah? Al-Imam Muslim dalam muqaddimah kitab beliau, iaitu kitab Sahih Muslim, berkata, wa innama alzamu anfusahum al-kashfa an ma'ayiba ruwatil hadis wa naqil al-akhbar wa aftau bidzalika hina su'ilu anhu lima fihi min azimil khatari idh al-akhbaru min amri ad-din innama ta'ti bitahlilin aw tahrimin awamirin aw nahyin aw targhibin aw tarhibin. فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن الصدق والأمانة ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثما بفعله ذاك غاشا لعوام المسلمين. Kata Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah Sahih Muslim, beliau berkata, sesungguhnya ulama-ulama hadis, mereka memastikan diri mereka untuk sentiasa bercerita tentang keburukan-keburukan perawi apabila perlu. Dan mereka memfatwakan supaya tidak diterima riwayat-riwayat yang diambil daripada mereka, kerana untuk memelihara satu urusan yang besar, iaitu urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Urusan berkaitan dengan berita berkaitan agama Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada satu hadis yang disampaikan itu kecuali mengandungi hukum haram atau halal. Tidak ada yang disampaikan itu kecuali mengandungi perintah dan larangan, atau menyebutkan tentang suatu kebaikan, targhib,
menggalakkan suatu kebaikan, atau tarhib, atau menakutkan tentang suatu kejahatan. Apabila seorang perawi bukan dari kalangan orang-orang yang memiliki sifat sidq dan amanah, sifat jujur dan amanah, kemudian dia menyampaikan riwayat kepada orang lain dan didengar oleh orang yang mengetahui tentang sifat keburukannya itu, kemudian dia tidak menyampaikannya kepada umat, menyebabkan umat menerima ilmu daripada si fulan tersebut, sesungguhnya orang yang mendiamkan perkara itu telah pun melakukan satu dosa, dan dia adalah pendusta atau penipu terhadap kaum muslimin. Orang yang diam, yang tak sampaikan berita tentang pendustaan yang dilakukan oleh seseorang itu, dianggap sebagai menipu terhadap orang Islam, kerana kerana membiarkan suatu hadis palsu itu disebarkan. Yang ketujuh, Ibnu Athir dalam kitab beliau Jami' Usul berkata, qad aba ba'du man la yafham ala ahli hadis al-kalam fi rijal. Sesungguhnya setengah daripada manusia telah menyebutkan suatu, telah mengeji, setengah daripada ba'du man la yafham, sebahagian pada orang yang tak faham tentang urusan hadis ini, mereka merasa pelik dan merasa adanya aib kepada ahli hadis ketika cerita tentang kelemahan-kelemahan perawi-perawi. Kerana mereka lam yaqifu 'ala al-ghardi min zalik, kerana mereka tak faham tujuan kenapa ulama hadis melakukan perkara demikian, dan mereka wala adrakul maqsad fi wa innama hamala ashabul hadis 'ala al-kalam fi rijal wa ta'dil man addalu wa jarhi man jarahu al-ihtiyat fi umuriddin. Mereka tidak faham. Ulama hadis terpaksa bercerita tentang kebaikan dan keburukan perawi-perawi hadis itu, kerana semata-mata untuk berjaga-jaga, untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala, untuk memastikan apa yang ditulis itu dan apa yang dituliskan berkaitan hadis Nabi adalah benar, dan dapat membezakan, saya terjemahkan kerana faktor masa, dan dapat membezakan di manakah kesilapan dalam periwayatan dan di manakah yang betul. Dan ini adalah asas kepada terbenanya agama Islam dan asas kepada syariat. Jadi ulama hadis tidak bercakap kerana hawa nafsu. Ulama hadis tidak bercakap tentang kelemahan perawi kerana hawa nafsu, namun kerana untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin berkata, kitab Riyadhus Shalihin ada satu bab. Bab dan kitab Riyadhus Shalihin berkata, bab ma yubahu minal ghibah, bab antara umpatan-umpatan yang dibenarkan. I'lam anna al-ghibata tubahu li ghardin sahihin syar'iyyin la yumkin al-wusulu ilaihi illa biha wa hiya sittatu asbab. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahawa yang mengumpat atau ghibah, mengumpat ini menyebutkan kelemahan seseorang, dibenarkan dengan tujuan yang dibolehkan oleh syarak pada 6 tempat. 6 tempat yang dibenarkan seseorang itu mengumpat atau menyebutkan kelemahan seseorang di belakangnya. Wa dzakara minha as-sabab ar-rabi'. Wa dzukira minha as-sabab ar-rabi', dan sebab yang keempat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ialah tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatihim, wa dzalika min wujuhi minha jarhul majruhin min ar-ruwati wa syuhudi, wa dzalika jaiz bi ijma'il muslimin bal wajib lil hajah. Kata Imam Nawawi, sebab yang keempat yang dibenarkan seseorang itu mengumpat adalah mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu keburukan dan berlaku jujur dengan mereka untuk mendapatkan kebaikan. Antaranya ialah menyebutkan sifat-sifat buruk yang ada pada perawi, ataupun menyebutkan sifat-sifat buruk terhadap saksi-saksi dalam mahkamah. Dan perkara ini perkara yang dibolehkan dengan ijma' kaum muslimin, bahkan ia merupakan perkara yang wajib kerana hajat, kerana adanya keperluan. Okey, Syekh sebut hanya sekadar ini cuma untuk peringatan pada kita dan juga untuk manfaat untuk kita semua. 6 tempat yang disebutkan Imam Nawawi rahimahullah tersebut adalah, pertama sekali at-tazallum. Apabila seorang terzalimi, keadaan kita boleh mengumpat. Pertama sekali bila seseorang dizalimi dan dia perlu kepada pihak, perlu beritahu kepada suatu pihak untuk membela dirinya.
Istilah kita macam report polis. Bila ada orang buat salah pada kita, kita perlu report. Ketika kita report polis terhadap jenayah ataupun tuduhan yang dilakukan kepada kita, report polis itu bukan mengumpat. Kita sebut pada hari sekian, pada waktu sekian, ada si fulan dan fulan telah melakukan perkara sekian-sekian kepada saya, dan dia begini, dan saya datang report kerana untuk rujukan dan untuk dengan tujuan pendakwaan atau sebagainya. Kita buat report polis. Report polis terhadap kezaliman yang dilakukan pada kita itu bukan dikira sebagai mengumpat. Itu nama dalam istilah Imam Nawawi sebut at-tazallum. Yang kedua, keadaan boleh mengumpat adalah al-isti'anah ala taghyiril munkar. Dengan tujuan minta tolong dengan seseorang agar dapat menolak satu kemungkaran atau untuk mengubah kemungkaran atau untuk mencegah kemungkaran. Kita tampak dalam contoh dalam rumah, dalam rumah kita nampak satu kemungkaran berlaku dan kita tak mampu ubah diri sendiri. Kita perlu pergi jumpa dengan seseorang. Mungkin yang buat, mungkin orang yang buat mungkar ini, abang kita atau di kalangan mak ayah kita, yang kita tak mampu menegurnya. Nak tak nak, kita mesti sampaikan pada orang tertentu yang boleh menegur dan boleh menghentikan satu mungkar. Atau kita kerja bersama dengan kawan-kawan kita di satu institusi. Kawan kita telah melakukan penyelewengan. Dari tiap hari duit, songlap duit, tiap hari ambil sikit duit, jadi cashier, cuba kadang-kadang tipu duit pelanggan, kadang-kadang tarik RM1, RM2, ada sahaja duit hilang, ataupun kerja amanah untuk jaga barang-barang yang diamanahkan, digunakan barang-barang untuk keperluan peribadi, diberikan amanah untuk tujuan tertentu dan dibuat dengan cara yang lain. Jadi kita sebagai rakan nak menegur tak boleh, tak mampu, dan tak mungkin dia dengar kata-kata kita. Maka dibenarkan sekiranya ada keperluan, sekiranya memang tidak ada jalan lain, kita beritahukan perkara ini kepada orang yang boleh menasihatkan dan mencegah kemungkaran tersebut. Jadi yang kedua, bab meminta bantuan untuk menegah satu kemungkaran itu dibenarkan. Bila kita menyebutkan kesalahan dia, kita report, beritahu pada orang untuk menegur dia, itu bukanlah suatu dianggap sebagai ngumpat yang haram. Keadaan ketiga ialah istifta. Kata Imam Nawawi adalah bab istifta, untuk tanya hukum. Tanya hukum, seorang perempuan bertanyakan kepada ustaz tentang hukum apa yang dilakukan oleh suaminya, menyebutkan tentang kelemahan suaminya untuk tahu tentang hukum. Suami saya telah mengeluarkan perkataan sekian. Dia kalau marah dia akan keluarkan perkataan yang kadang-kadang saya rasa macam dia kata cerai tapi tak cerai. Apa perkataannya disebut satu-satu. Jadi seorang perempuan yang mengadukan masalah di pejabat qadi, yang sampaikan untuk ataupun dijumpa mana-mana mufti atau guru yang dipercayai untuk bertanyakan hukum, itu tidak dianggap mengumpat yang diharamkan. Namun Imam Nawawi kata, namun perlulah berhati-hati. Sekiranya mampu untuk disembunyikan nama pelakunya, dan masalah boleh selesai, tidak perlu disebutkan namanya. Dan kalau boleh sembunyikan, jangan sebut suami saya. Sebut ada, kalau seorang suami cakap isteri macam ni, jatuh hukum bagaimana, kita boleh tanya dengan tanpa sebut nama, itu lebih baik. Namun setengah pada kes yang memang perlukan kepada penyebutan nama dengan secara terpaksa, sebut nama ataupun menyebutkan kelemahan orang tertentu atas dasar untuk mengetahui hukum hakam dengan dengan cara yang sangat berhati-hati, itu dibenarkan, bukan dengan mengumpat, iaitu menyebut dengan sekadar keperluan. Dan keadaan keempat ialah keadaan mengingatkan tentang kejahatan yang ada pada atau keburukan yang akan menimpa kaum muslimin, seperti jarah wa ta'dil tadi, ataupun bila ditanyakan tentang perduai, ada orang datang dikatakan sebagai bab musyawarah fi musaharah. Musyawarah fi musaharah artinya orang datang mesyuarat nak tanya, patut tak saya bermenantukan si fulan atau berbesan dengan fulan,
Jadi orang yang kenal tentang keadaan si fulan dan dia mengetahui bahawa si fulan itu tidak sesuai untuk dijodohkan dengan si fulan, memang tak sesuai, memang ada kelemahan tertentu yang menyebabkan mereka tidak sesuai, atau memang ada sifat buruknya, tak salah bagi orang yang diminta pandangan berkaitan dengan persoalan jodoh untuk menyebutkan dengan kadar keperluan kelemahan orang yang kelemahan pihak yang datang meminang itu atau pihak yang dipinang itu, dengan tujuan untuk kebaikan, untuk supaya sebagai bab nasihat kepada orang yang meminta nasihat, ataupun musyarakah, membab musyarakah. Kalau ada orang datang nak bisnes, dua orang berbisnes, dan kita tahu bahawa si fulan ni suka songlak duit, suka tipu orang. Bila dia nak datang bekerjasama dengan kawan kita, tak salah kita bongkarkan. Aku tak nak buka cerita ni, tapi kalau kau nak kerja sama dengan dia, jangan. Kalau kamu nak jadikan dia sebagai pengarah dalam syarikat, jangan. Dia ada satu sifat yang tak boleh dibagikan amanah duit pada dia. Untuk kerja fulan-fulan, kerja sekian-sekian tak apa, tapi kerja ni tak boleh. Kita menyebutkan satu kelemahan untuk kerana tujuan musyarakah, tujuan bawa seseorang masuk syarikat, itu juga dibenarkan. Ataupun idak, kata Syekh, kata Imam Nawawi, ataupun idak, itu ketika orang nak simpan barang pada seseorang, simpan motor, tinggalkan laptop, tinggalkan barang pada seseorang, dan kita tahu bahawa kalau barang tu tinggal kat dia, dia tak amanah, maka kita beritahu jangan tinggal kat dia, tinggal kat orang lain. Tinggal kat dia ada masalah, dan beritahu kan, kita nasihatkan, itu bukanlah satu mengumpat yang diharamkan. Atau bab muamalat, atau bab-bab yang lain yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ataupun bab, kata Syekh, mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasiqin ya'khudhu al-ilma anhu, ya'khudhu anhu al-ilma. Ataupun seorang pelajar yang pergi hadir pada guru yang ahli bid'ah. Kata Imam Nawawi, apabila kamu melihat seorang pelajar pergi berguru dengan ahli bid'ah dan berguru dengan orang fasik, hendaklah kamu ingatkan kepada pelajar-pelajar tersebut, agar mereka tidak mengambil ilmu daripada orang tersebut sebagai bentuk nasihat kepada mereka, sebagai bentuk nasihat dan inginkan kebaikan untuk mereka, agar mereka tidak terpengaruh dengan kejahatan yang ada pada orang yang mereka pergi. Ini sangat penting. Ingatkan guru. Ada orang yang memang kita tahu guru ini mengajarkan bid'ah, mengajarkan zikir yang tidak warid, mengajarkan perkara yang karut marut dalam agama, mengajarkan begini, perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Bila ada orang masuk di kalangan kawan-kawan kita nak masuk, nak belajar di tempat dia, kita halang. Menjadi kewajipan untuk kita menghalang pelajar-pelajar yang ingin mempelajari ilmu kepada guru-guru yang tidak betul, dan kita menyebutkan bahawa si fulan dan fulan menyebarkan hadis palsu, si fulan di fulan di madrasahnya, di tempatnya atau di tempat sekian-sekian telah melakukan aktiviti keagamaan yang tidak disyariatkan syarak, dan kita menyebutkan perkara-perkara demikian tidak salah, dan itu merupakan bentuk nasihat seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Itu yang keempat. Yang kelima, kata Syekh, mujahiran bi fisqihi atau bid'atihi. Boleh kita sebutkan satu kelemahan apabila orang tersebut menzahirkan kefasikannya, menzahirkan bid'ahnya. Jadi tak salahlah kita sebut kelemahan dia. Orang tu memang dia secara zahir menzahirkan, mengajak orang anti hadis. Jangan pula bila kita terangkan si fulan ni fulan. Contohnya ni Qasim bin Ahmad. Dia anti hadis. Dia adalah anti hadis, pemikirannya adalah anti hadis. Kita ingatkan, walaupun dia dah meninggal, tapi kita ingatkan pemikirannya masih ada. Orang yang mengingatkan tentang bahayanya pemikiran Qasim Ahmad kepada umat Islam tidak dikira mengumpat. Yang diharamkan, sebab memang dia ajak manusia untuk tidak percaya kepada hadis Nabi atau menolak hadis Nabi SAW. Menyebutkan kelemahan ataupun menyebutkan keburukan yang ada pada seseorang yang dia sendiri menzahirkan keburukannya itu tidak dihalang. Ataupun seorang artis yang tidak menutup aurat, yang melakukan perkara-perkara haram, kemudian kita beritahu bahawa jangan ikuti dia ni melakukan kesalahan sekian dan sekian. Kesalahan itu viral dan diketahui. Ketika kita menyebutkan untuk mengingatkan tujuan kebaikan, dengan tujuan kadar hajat,
untuk pada tempatnya tidak diharamkan. Kerana itu untuk bab kebaikan. Dan yang keenam, bab terakhir sekali, kita boleh mengumpat dan menyebutkan kelemahan seseorang dan tak dikira sebagai umpat yang diharamkan adalah litta'rif, tujuan untuk memperkenalkan. Contohnya kita kata Pak Mat, Pak Mat tu meninggal. Pak Mat mana? Kita Pak Mat yang hujung kampung tu, hujung kampung ramai Pak Mat. Pak Mat Jawa ramai yang nama Pak Mat. Kita Pak Mat tu, Pak Mat yang hitam pendek tu. Pak Mat yang hitam pendek. Oh, yang hitam pendek tu. Jadi menyebutkan kelemahan atau sifat yang tidak disukai oleh, kerana takrif mengumpat adalah menyebut sifat yang tidak disukai di depan, di belakang seseorang. Jadi kita menyebutkan satu perkara yang kalau Pak Mat dengar, Pak Mat tak suka. Tapi bab untuk memperkenalkan, memang tak ada cara dah, kecuali kita beritahu yang pendek, yang hitam itulah dia Pak Mat yang meninggal, atau itulah Pak Mat yang kirim salam pada kamu, untuk tujuan memperkenalkan. Ianya tidak salah. Apatah lagi kalau orang kelemahan tersebut bila disebutkan, orang yang dipanggil itu tidak marah. Contohnya Al-Imam Sulaiman bin Mihran dikenali sebagai A'mash. Al-A'mash artinya seorang yang rabun hampir kepada buta. A'mash ni orang yang ada penyakit A'mash, orang yang dia tak buta, dia masih lagi boleh nampak, tapi nampak yang sangat kabur. Pandangan sangat kabur. Bila dia nampak lilin, nampak cahaya, dengan keadaan sangat kabur, dia tak nampak jalan betul. A'mash namanya. Al-Imam Sulaiman bin Mihran dikenali sebagai A'mash. Al-A'raj, Al-A'raj, ada Imam Abdul Aziz Al-A'raj. Al-A'raj artinya orang yang tempang, tempang, ataupun Al-Asam, orang yang pekak. Al-A'ma, buta. Al-Ahwal, orang yang matanya kurang cantik dan sebagainya. Sifat-sifat buruk ini tidak dibenarkan disebutkan dan tidak dijadikan sebagai gelaran seseorang. Namun untuk tujuan memperkenalkan dan tidak ada cara lain, boleh disebutkan dengan kadar hajat. Inilah 6 tempat yang disebutkan Nawawi rahimahullah, tempat-tempat yang dibenarkan untuk seseorang itu ghibah ataupun menyebut kelemahan seseorang di belakangnya. Dan terakhir sekali, berkata Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau, dalam muqaddimah kitab Al-Lisan, فأقام الله طائفة كثيرة من هذه الأمة للذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتكلموا في الرواة على قصد النصيحة ولم يعد ذلك من الغيبة المذمومة بل كان ذلك واجبا عليهم وجوب كفاية. Ibn Hajar berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan sekelompok di kalangan umat ini yang bangun mempertahankan sunnah Nabi SAW, dan mereka bercakap tentang keadaan perawi dengan tujuan nasihat, inginkan kebaikan, dan perkara tersebut tidak dikira sebagai mengumpat yang tercela, bahkan itu perkara yang wajib, dan wajib itu adalah wajib fardu kifayah. Okey, sampai sini kita bincang pada malam ini ialah berkaitan dengan tajuk tentang berkaitan dengan bilakah bermulanya soalan berkaitan dengan sanad, bilakah bermulanya metodologi mengenali sanad, mengenali perawi mengenali kesahihan hadis melalui sanad. Dan tajuk yang kedua yang kita bincangkan adalah berkaitan dengan kritikan terhadap perawi, adakah ia termasuk dalam mengumpat ataupun tidak, dibolehkan ataupun tidak. Minggu depan insya-Allah kita bincang tentang sejarah bagaimana boleh wujudnya ilmu mustalah hadis dan ilmu jarah wa ta'dil secara ringkas insya-Allah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey. Saya tengok soalan, kalau ada saya jawab, kalau tidak ada kita tutup terus insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ayeng beri salam. Okay, terima kasih kepada saudara Abu Muaz yang minta bersama-sama saya sebarkan. Okey, tak ada apa-apa. Ya, tidak ada soalan yang khusus. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pertemuan yang manfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima kebaikan yang ada dan ampunkan segala kelemahan yang ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dari hari ke hari akan makin bertambah ilmu dan bertambah amal
bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini, wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.